Assalamualaikum, kumpulan kami akan membentang satu tajuk kajian iaitu penceraian akibat keganasan rumah tangga semasa pandemik COVID-19 yang melanda di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama Nur Syasha Syaukina, yang kedua Khairul Anisha, yang ketiga Nurul Atika, dan yang keempat saya sendiri Ahmad Hilmi Husaini, dan yang kelima Muhammad Haris Aiman. Okey, bermula dengan pengenalan. Pada tahun 2019, seluruh dunia termasuklah Malaysia telah digemparkan dengan berita penularan wabak COVID-19 yang mengancam seluruh ekonomi dunia. Namun, akibat daripada pandemik COVID-19, peningkatan kes terhadap penceraian juga berlaku dan kes keganasan rumah tangga. Hal ini kerana keganasan rumah tangga adalah kebiasaannya dilakukan oleh lelaki terhadap wanita, di mana ianya berbentuk perlakuan yang memberi kesan terhadap fizikal, mental atau seksual. Ia terjadi apabila seseorang individu itu mempunyai masalah sosial dalam pelbagai bentuk, juga tidak terkecuali bagi negara Malaysia. Ini termasuklah kes keganasan rumah tangga, terutamanya bagi wanita. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor berlakunya keganasan rumah tangga ketika pandemik COVID-19. Yang kedua, menghuraikan kesan-kesan keganasan rumah tangga terhadap individu, masyarakat dan negara. Yang ketiga adalah menyatakan jenis penceraian terhadap impak keganasan rumah tangga yang berlaku dalam negara Malaysia. Seterusnya, bahagian saya adalah suratul literatur, yang mana untuk pengetahuan semua, pernikahan adalah cara untuk menjaga pasangan untuk tetap bersama. Tetapi, jika itu tidak berhasil, maka banyak pasangan memutuskan untuk berpisah atau bercerai untuk mengakhiri pernikahan mereka. Keganasan dalam rumah tangga adalah penyebab utama penceraian di Malaysia, iaitu terdapat sebanyak 23% kes semasa pandemik Corona COVID-19. Menurut Sisterhood of Islam, iaitu SIS, kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku atau ancaman yang mempengaruhi orang lain yang bersifat fizikal, emosi atau psikologi. Ini termasuk tingkah laku yang cuba menakut-nakutkan, memanipulasikan, menyakiti, menyalahkan, mengancam dan membahayakan orang lain. Seterusnya, menurut teori Frank yang berpendapat bahawa makna tidak dicipta tetapi terdapat di luar individu, yang mana manusia mencari makna yang unik dan dalam kehidupan dan menyedarinya melalui sikap dan pengalaman hidup yang dipanggil nilai kreatif. Menurut Frank 1964, nilai kreatif dapat memberikan inspirasi yang produktif dan kreatif untuk mencapai kejayaan yang sering dikaitkan dengan usaha dan kerja yang dilakukan oleh individu. Dalam sesebuah keluarga, nilai yang kreatif dapat dilihat daripada bagaimana pasangan berjaya mengekalkan keharmonian dalam sikap mereka untuk menghadapi kesan COVID-19 serta pengalaman hidup pasangan yang mampu mempengaruhi badai itu tanpa mengatakan perkataan penceraian. Seterusnya, Bangsa-Bangsa Bersatu 2020B menyatakan bahawa wanita dan gadis muda berisiko tinggi mendapat jangkitan seksual dan keganasan pasangan intim semasa wabak COVID-19. Sexually Transmitted Disease (STD) merupakan fenomena serius di kalangan wanita kerana kesan buruknya terhadap minda dan badan. Menurut Naim 2019, Laos 2020 menyatakan bahawa seksualiti berlaku dalam pelbagai bentuk, termasuk fizikal, emosi, ugutan, paksaan seksual, penderaan ekonomi dan digital. Manakala menurut WHO 2017, keganasan terhadap wanita diiktiraf sebagai kesihatan awam,
yang mana dengan 1/3 iaitu 35% wanita di seluruh dunia mengalami keganasan tanpa akses kepada kesihatan dan perkhidmatan lain. Ini lebih ketara apabila aspek terhad atau dikekang. Seterusnya menurut Go 2020 yang mana dasar perintah berkurung membawa kepada peningkatan kerentetan kesihatan mental, kesan psikososial yang teruk seperti ketakutan, kemurungan dan kebosanan yang telah dikaitkan dengan trauma, kebimbangan dan gejala kemurungan semasa perintah berkurung menurut Brooke 2020. Semua ini berpotensi membawa kepada manifestasi tingkah laku dan psikologi tekanan, pergaduhan, konflik, kemarahan dan juga keganasan menurut Kumar 2020. Secara umumnya wanita mengalami keganasan pasangan dan memerlukan sokongan psikologi. Keganasan menimbulkan ancaman serius kepada kesihatan wanita semasa kecemasan dan cenderung meningkat semasa wabak COVID-19. Malik dan Naim 2020 menegaskan bahawa apabila keganasan sosial dan sekatan sosial dikuatkuasakan, wanita berada pada peningkatan risiko keganasan, penderaan, eksploitasi dan pengabaian. Jadi kesimpulan bagi suratera literatur adalah masalah keganasan rumah tangga perlu ditangani lebih awal kerana ia mewujudkan tanggapan negatif terhadap institusi keluarga. Oleh sebab itu, mangsa akan merasakan tekanan fizikal, mental dan rohani. Justru mangsalah yang berasa tidak selamat. Jika dibiarkan, ia akan mengalami trauma oleh kesan jangka panjang. Keganasan rumah tangga juga boleh memberi kesan yang negatif kepada besaran atau perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak cenderung membesar, mengulangi apa yang mereka pelajari dari ibu bapa mereka. Itu sahaja daripada saya. Bahagian metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan sesuatu kegiatan ilmiah yang dijalankan bagi mengetahui teknik ataupun kaedah yang digunakan itu secara teliti dan sistematik. Seterusnya, metodologi kajian ini juga membantu kami sebagai penyelidik dalam mendapatkan maklumat serta maklumat tersebut dianalisis dengan kaedah yang betul. Yang pertama, metodologi kajian kami menggunakan reka bentuk, iaitu reka bentuk kaedah kuantitatif, di mana kaedah kuantitatif ini seperti yang kita tahu, kaedahnya berkait dengan nombor. Kaedah ini juga dapat menjimatkan masa kita, jimatkan tenaga kita, dan tempoh untuk menjalankan suatu kajian itu agak cepat dan ringkas. Dan kami menggunakan kajian gunaan, yang kami menggunakan teori yang sedia ada bagi kami menyelesaikan sesuatu masalah yang hendak dikaji ini, iaitu masalah penceraian akibat keganasan rumah tangga semasa pandemik di Malaysia. Dan di bahagian populasi dan sampel, populasi kajian kami ini kami memilih pelajar UMT. Ini kerana pelajar UMT memudahkan kami mendapatkan maklumat kerana kami sebagai pelajar UMT. Dan populasi kami seramai 100 orang, dan kami telah memilih sampel seramai 30 orang sahaja, 30 orang responden. Dan kami memilih responden itu melalui kaedah persampulan rawat berstrata. Maksudnya kami telah memilih bidang pengajian, iaitu bidang pengajian sains sosial dan juga bidang pengajian sains teknologi. Dan kami telah memilih pelajar tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan tahun 4 bagi menjawab, bagi membantu kajian kami ini. Dan melalui kaedah ini kami mudah mendapatkan maklumat dan dapat meringkaskan lagi kajian kami. Jika kita lihat di sini, faktor yang pertama iaitu faktor kelonggaran pegangan agama yang menjadi faktor utama dalam kajian kita ini, iaitu faktor ini
boleh dikatakan kelemahan dalam mendalami ilmu dan pengetahuan berkaitan dengan agama menyebabkan perbalahan ataupun pergaduhan di dalam rumah tangga dan yang mendorong kepada perpisahan, iaitu perceraian. Kelonggaran agama ini, kelemahan pegangan agama ini yang menyebabkan keharmonian dalam rumah tangga akan goyah, akan lemah. Ini kerana agama merupakan tiang untuk sesebuah kebahagiaan, menjadi tunjang utama dalam kebahagiaan rumah tangga. Agama juga menjadi pembentuk pandangan dan corak kehidupan seseorang. Jika baik agamanya, baiklah kehidupannya. Emosi dan kesabaran juga menyebabkan perbalahan dan juga pergaduhan di dalam rumah tangga yang mendorong kepada perpisahan. Dalam bahagian ini akan menjelaskan 4 perkara. Yang pertama akan membincangkan tentang latar belakang responden. Yang kedua adalah mengenal pasti faktor-faktor penceraian akibat keganasan rumah tangga semasa pandemik COVID-19. Yang ketiga adalah menjelaskan kesan-kesan penceraian akibat keganasan rumah tangga semasa pandemik COVID-19. Yang keempat adalah mengenal pasti jenis penceraian akibat keganasan rumah tangga semasa pandemik COVID-19. Analisis maklumat responden, iaitu seramai 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar UMT, masyarakat sekitar Kuala Nerus telah disoal sidik berkenaan tajuk penceraian akibat keganasan rumah tangga semasa pandemik COVID-19. Analisis latar belakang responden melibatkan aspek jantina, umur, bangsa dan tahap pendidikan. Okey. Seterusnya adalah demografi responden mengikut jantina. Berdasarkan jantina dalam kalangan pelajar UMT dan penduduk sekitar Kuala Nerus, iaitu seramai 30 orang responden telah disoal sidik. Iaitu seramai 15 orang responden adalah berjantina lelaki bersamaan dengan 50%, sementara itu bagi jantina perempuan adalah seramai 50 orang responden yang juga sebanyak 50%. Demografi responden mengikut umur. Terdapat 3 kumpulan umur dalam kalangan pelajar UMT dan masyarakat sekitar Kuala Nerus. Responden yang berumur 20 hingga 29 tahun adalah seramai 15 orang bersamaan dengan 50%, manakala yang berumur 30 hingga 39 tahun adalah seramai 10 orang bersamaan dengan 33%. Di samping itu, responden yang berumur 40 tahun ke atas adalah seramai 5 orang bersamaan 17%. Seterusnya adalah demografi responden mengikut bangsa. Seramai 27 orang bangsa Melayu bersamaan sebanyak 90%, manakala seramai 2 orang berbangsa Cina bersamaan 7%. Responden yang berbangsa India seramai 1 orang bersamaan 3%. Bangsa Melayu merupakan majoriti, manakala bangsa-bangsa lain adalah minoriti. Di samping itu adalah demografi responden mengikut taraf pendidikan. Terdapat 4 taraf pendidikan, iaitu SPM, STPM, Sarjana Muda dan Sarjana. Iaitu seramai 10 orang berpendidikan SPM bersamaan dengan 33%, seramai 2 orang lepasan STPM bersamaan 7%. Responden yang berpendidikan Sarjana Muda adalah seramai 15 orang, iaitu bersamaan dengan 50%, manakala sarjana seramai 3 orang bersamaan 10%. Faktor kajian ini iaitu faktor penceraian akibat keganasan rumah tangga semasa pandemik COVID-19. Yang pertama faktornya iaitu kelonggaran pegangan agama. Yang kedua, pengabaian nafkah dan tanggungjawab. Yang ketiga, penglibatan orang ketiga dan poligami. Serta yang keempat, penyalahgunaan dadah. Jika kita lihat di sini, faktor yang pertama iaitu faktor kelonggaran pegangan agama yang menjadi faktor utama dalam kajian kita ini, iaitu faktor ini boleh dikatakan
kelemahan dalam mendalami ilmu dan pengetahuan berkaitan dengan agama menyebabkan perbalahan ataupun pergaduhan di dalam rumah tangga yang mendorong kepada perpisahan, iaitu penceraian. Kelonggaran agama ini, kelemahan pegangan agama ini yang menyebabkan keharmonian dalam rumah tangga akan goyah, akan lemah. Ini kerana agama merupakan tiang untuk sesebuah kebahagiaan, menjadi tunjang utama dalam kebahagiaan rumah tangga. Agama juga menjadi pembentuk pandangan dan corak kehidupan seseorang. Jika baik agamanya, baiklah kehidupannya. Emosi dan kesabaran juga menyebabkan perbalahan dan juga pergaduhan di dalam rumah tangga yang mendorong kepada perpisahan. Faktor yang kedua iaitu faktor pengabaian nafkah dan tanggungjawab. Faktor ini yang boleh dikatakan berlaku kerana ketidakadilan dan pengabaian kepada pembahagian nafkah zahir dan batin. Pembahagian nafkah di sini meliputi ketidakpuashatian layanan, iaitu maksudnya suami tidak melayani isteri dengan baik, suami tidak memberi makan minum yang cukup, suami mengabaikan pembahagian nafkah dari segi duit kepada isteri, dan suami juga sering lalai dengan tanggungjawab mereka sebagai seorang suami, dan hak seperti layanan makan minum tidak layan dengan baik, menyebabkan munculnya pergaduhan di dalam rumah tangga yang mendorong kepada perpisahan, iaitu perceraian. Faktor yang ketiga boleh dikatakan penglibatan orang ketiga dan poligami. Jika kita tahu pelibatan orang ketiga ini, ia akan mencetuskan ketidakharmonian dalam rumah tangga. Sudahlah rumah tangga kita mempunyai masalah, ditambah pula dengan kehadiran orang ketiga yang memporak-perandakan lagi rumah tangga kita. Seterusnya, kehadiran orang ketiga ini akan mengeruhkan lagi keadaan dan menampakkan kelemahan institusi rumah tangga kita ini. Seterusnya, poligami. Masalah poligami ini menyebabkan ketidakpuashatian isteri, ketidakberlaku adil isteri, suami kepada isteri, yang menyebabkan suami mencari pasangan yang lain untuk meningkatkan kebahagiaan mereka, dan perbalahan ini yang menyebabkan perceraian rumah tangga. Jika kita tahu poligami ini menyebabkan tanggungjawab suami semakin bertambah. Jikalau dia mampu, tidak apa, ni walhal dia sudahlah mempunyai masalah kewangan, masalah pengabaian tanggungjawab, beliau pula terjerumus dalam poligami. Ini menambahkan lagi masalah mereka dalam rumah tangga. Terusnya, faktor penyalahgunaan dadah. Jika kita tahu penyalahgunaan dadah ini tidak membahagiakan keluarga, namun penyalahgunaan dadah ini merupakan musuh nombor satu negara. Dadah merupakan musuh nombor satu negara. Ketagihan dadah ini menyebabkan pembaziran wang, pembaziran masa, pembaziran tenaga. Dan jika pasangan kita terlibat dengan dadah, dia tidak boleh fokus kepada tanggungjawab, kepada nafkah, kepada nafkah zahir dan batin, dan mereka juga terlibat dalam masalah jenayah. Kerana semasa pandemik, masalah kewangan menjadi masalah utama dalam penceraian rumah tangga.
berkendok dengan wang yang diperlukan untuk membeli dadah, untuk menjadi sindiket. Dan faktor ini menyebabkan berlakunya penceraian rumah tangga dan tidak mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Seterusnya adalah bagi kesan penceraian. Kesan penceraian terbahagi kepada dua, iaitu terhadap pasangan dan juga terhadap anak-anak. Berikut adalah merupakan kesan-kesan kepada pasangan dan juga anak-anak. Kesan penceraian terhadap pasangan yang pertama adalah emosi terganggu. Emosi akan terganggu apabila pelbagai perasaan negatif menguasai diri, contohnya akan menyebabkan jiwa kacau, seperti jiwa yang tidak tenteram. Gangguan emosi ini juga akan menyebabkan seseorang itu akan merasa murung, putus asa, kecewa dan sebagainya. Gangguan emosi ini juga boleh menyebabkan seseorang itu bertindak di luar kawalan. Sebagai contohnya, berdasarkan pelbagai kes yang telah direkodkan, seperti cubaan bunuh diri adalah berpunca daripada gangguan emosi. Kesan terhadap pasangan yang kedua adalah menyebabkan tanggungjawab bertambah. Suami maupun isteri yang mendapat hak jagaan ini perlu mencari nafkah dan memberi penjagaannya sebaik mungkin secara seorang diri. Lebih-lebih lagi terhadap isteri yang perlu mencari nafkah sendiri untuk menggantikan tempat bekas suaminya sebagai pencari nafkah buat keluarga. Namun begitu, bagi pihak suami juga akan bertambah bebanannya kerana ia perlu melakukan kerja rumah seperti mengemas, memasak dan sebagainya bagi menggantikan tugas bekas isteri yang sebelum ini demi kepentingan anak mereka. Dan kesan terhadap pasangan yang terakhir adalah menyebabkan beban kewangan bertambah. Apabila mereka perlu menjaga anak mereka secara seorang diri, mereka kemungkinan besar akan memerlukan pengasuh untuk menjaga kebajikan anak mereka. Dengan ini, mereka terpaksa mengupah pengasuh untuk menjaga anak mereka sewaktu mereka mencari nafkah. Beban kewangan sudah semestinya akan bertambah kerana pasangan bercerai ini terpaksa membayar utiliti, sewa rumah, kereta, membayar pengasuh dan sebagainya secara seorang diri tanpa bantuan kewangan daripada pasangan seperti sebelum bercerai. Manakala bagi kesan terhadap anak-anak pula, yang pertama adalah kehilangan kasih sayang. Pasangan yang bercerai ini seharusnya tidak menjadikan anak mereka sebagai masa pergaduhan dan perpisahan mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan penceraian ini adalah berlaku kepada pasangan yang baru saja berkahwin yang memiliki anak yang masih kecil. Anak-anak ini terpaksa melalui hidup mereka tanpa kasih sayang yang cukup daripada kedua ibu bapa mereka. Kesan yang kedua terhadap anak-anak ini adalah hilang tumpuan dalam pelajaran. Anak-anak yang menjadi masa penceraian ibu bapa mereka ini tidak akan mendapat sokongan dan dorongan yang cukup untuk meneruskan pelajaran dan mendapatkan kejayaan dalam pelajaran mereka. Dengan ini, mereka kemungkinan besar merasakan bahawa mereka tidak perlu untuk belajar bersungguh-sungguh dan mendapatkan kejayaan seperti orang lain kerana tiada seorang pun yang ingin melihat kerajaan mereka. Dan kesan terakhir terhadap anak-anak ini adalah terpaksa berpisah dengan adik-beradik. Kenyataan yang agak berat yang perlu diterima oleh anak-anak yang memiliki ibu bapa yang bercerai ini adalah apabila mereka terpaksa berpisah dengan adik-beradik kandung mereka. Hal ini kerana kebiasaannya ibu bapa yang mendapat hak jagaan setelah bercerai akan mengelakkan anak mereka berjumpa dengan ibu ataupun ayah kandung mereka oleh kerana ego maupun benci terhadap bekas pasangan masing-masing. Bahagian D. Bahagian ini akan menjelaskan tentang jenis penceraian akibat keganasan rumah tangga semasa pandemik COVID-19. Iaitu, penceraian akibat keganasan rumah tangga ialah berkaitan kuasa dan kawalan, di mana untuk penyataan ini bagi peringkat kesedaran terhadap penceraian adalah akibat kekejaman di kediaman semasa pandemik COVID-19. Itu berkaitan dengan kuasa dan kawalan, iaitu seramai 23 orang individu yang telah memutuskan kategori sangat setuju bersamaan 76.7% dan seramai 7 orang individu telah memutuskan kategori setuju bersamaan dengan 23.3%, sementara itu kosong individu yang memutuskan kategori tidak setuju bersamaan 0%. Perkara ini membuktikan individu sangat setuju bahawa penceraian akibat keganasan rumah tangga adalah berkaitan dengan kuasa dan kawalan terhadap pasangan mereka. Seterusnya adalah penceraian akibat keganasan rumah tangga merujuk kepada keganasan lisan dan emosi.
Untuk penyertaan ini, bagi tahap pengetahuan terhadap penceraian akibat keganasan rumah tangga semasa pandemik COVID-19 adalah merujuk kepada keganasan lisan dan emosi, iaitu seramai 22 orang responden telah memutuskan kategori sangat setuju bersamaan 73.3%, sementara itu 8 orang responden telah memutuskan kategori setuju bersamaan 26.7%. Sementara itu, bagi kategori tidak setuju pula adalah kosong responden bersamaan 0%. Keadaan ini membuktikan bahawa responden sangat setuju bahawa tahap pengetahuan terhadap penceraian akibat keganasan rumah tangga semasa pandemik COVID-19 adalah merujuk kepada keganasan lisan dan emosi terhadap pasangan mereka. Selain itu, penceraian akibat keganasan rumah tangga berkenaan dengan keganasan seksual. Untuk penyertaan ini, bagi tahap pengetahuan terhadap penceraian akibat keganasan rumah tangga semasa pandemik COVID-19 adalah merujuk kepada keganasan seksual, iaitu seramai 20 orang responden telah memutuskan kategori sangat setuju bersamaan 66.7%. Sementara itu, seramai 10 orang responden telah memutuskan kategori sangat setuju bersamaan dengan 33.3%. Sementara itu, kosong responden telah memutuskan kategori tidak setuju bersamaan 0%. Perkara ini membuktikan responden sangat setuju bahawa keganasan rumah tangga berkenaan dengan keganasan seksual terhadap pasangan mereka. Penceraian akibat keganasan rumah tangga berkaitan penderaan dan ugutan terhadap pasangan mereka. Untuk penyertaan ini, kesedaran terhadap penceraian akibat keganasan rumah tangga semasa pandemik COVID-19 adalah merujuk kepada bentuk kekejaman terhadap pasangan di kediaman, iaitu penderaan dan ugutan. Seramai 19 orang responden telah memutuskan kategori sangat setuju bersamaan dengan 63.3%, dan seramai 9 orang responden telah memutuskan kategori sangat setuju bersamaan 63.7%. Sementara itu, kosong responden memutuskan kategori tidak setuju bersamaan 0%. Oleh itu, perkara ini membuktikan responden sangat setuju bahawa keganasan rumah tangga berkaitan corak keganasan, penderaan dan ugutan ke atas pasangan mereka. Kesimpulannya, setiap individu mempunyai sikap dan emosi tersendiri. Oleh itu, tekanan yang diterima oleh seseorang individu itu akan menjadi seseorang itu bertindak ganas sehingga mencederakan dan mengancam nyawa seseorang. Masalah ini telah menjadi akar berlakunya keganasan rumah tangga kerana anak-anak sering menjadi ibu bapa sebagai suri teladan. Tuntasnya, Malaysia telah mengambil pelbagai pendekatan dan langkah dalam mengatasi dan mengurangkan kes keganasan rumah tangga dari meningkat saban tahun. Sistem perundangan yang umum diwujudkan bertujuan untuk mengekang jenayah keganasan rumah tangga yang berlaku di dalam negara. Namun begitu, pengetahuan masyarakat terhadap masalah keganasan rumah tangga juga penting kerana pendapat dan pandangan masyarakat dapat menjadi penilaian kepada isu keganasan rumah tangga serta cara seseorang itu bertindak balas. Nasihat mengenai keganasan rumah tangga perlu dikongsi agar dapat memberi pengajaran dan peringatan kepada masyarakat, terutamanya kepada pasangan yang ingin membina rumah tangga. Menurut Buang 2017. Sekian itu sahaja pembentangan kami. Terima kasih.